Assalamualaikum murid-murid tahun 3 Nilam. Apa khabar kamu hari ini? Teacher harapkan kamu semua sihat-sihat dan sudah bersedia untuk belajar sains pada hari ini. Okey, murid-murid silalah bersedia dengan buku teks, buku aktiviti dan juga alat tulis. Jom baca doa belajar. Okey, murid-murid, sekiranya 2 minggu sudah kita belajar cara mengambil bacaan dengan tepat, iaitu aras meniskus. Ingat lagi tak? Dan minggu lepas kita belajar cara menggunakan silinder penyukat dengan cara yang betul. Jadi minggu ini kita akan menggunakan silinder penyukat untuk menentukan atau mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Jadi dua teknik ataupun dua cara yang kamu pelajari tu, dua teknik tu sangat penting dalam kita menggunakan silinder penyukat bila menentukan isi padu. Jadi kita kena tahu aras meniskus bagaimana dan bagaimana step by step ataupun langkah-langkah menggunakan silinder penyukat dengan betul. Jadi, apa itu pepejal tidak sekata? Dulu kita ada belajar masa tajuk luas pepejal tidak sekata, ya. Itu sama juga. Teacher bagi contoh tidak sekata ni seperti batu, okey. Kemudian kamu punya getah pemadam dan juga guli. Okey. Ini contoh-contoh pepejal tidak sekata. Teacher, eraser tu bukannya kita boleh ukur isi padunya? Ya, boleh, tapi kalau eraser tu, pemadam tu kamu dah guna dan ia tidak bentuk kuboid, dah tak bentuk kuboid dah. Dah haus dah pemadam tu kamu guna kan. Kamu buat padam tulisan kamu. Ini teacher tunjuk gambar pemadam baru. Okey, ini bagaimana kita nak menentukan isi padu pepejal tidak sekata seperti ini. Okey. Dia main zoom in zoom out pula ya. Okey, ini kita guna kaedah sesaran air. Muka surat 91 buku teks kamu. Isi padu pepejal tidak sekata ditentukan melalui kaedah sesaran air. Isi padu yang tersesar bersama dengan isi padu objek. Maksudnya, ada dua cara macam mana kita nak guna kaedah sesaran air. Kaedah tersesar. Maksudnya, ia berbeza dengan isi padu awal air. Sebelum kita masukkan objek atau pepejal tidak sekata. Okey, ingat ya. Kamu tengok ya muka surat 91 tu, nampak tak bagaimana ia nak menentukan isi padu batu tu yang dalam bikar tu. Mula-mula bikar tu dia letak air saja, kemudian dia ikat batu tu, kemudian dimasukkan dalam bikar. Maka aras air tu meningkat. Sebenarnya aras air tidak meningkat sebab kita tak tambah air. Tapi aras air tu dia tersesar, dia ke atas. Sebab batu tu dah mengambil tempat air, kedudukan air dalam tu. Jadi ada air yang tersesar naik atas. Jadi air yang tersesar tu adalah isi padu batu tu. Macam mana tu? Okey, jangan pening kepala. Minggu ni kita akan belajar kaedah satu saja. Itu menggunakan silinder penyukat. Minggu depan kita belajar kaedah 2 guna tin Eureka. Okey? Ini kaedah 1. Teacher nak guna kaedah 1 je minggu ni. Mula-mula, silinder penyukat ni kita letak air, 20 ml air. Itu bacaan isi padu awal. Bacaan isi padu awal maksudnya kita letak air dalam 20 ml dalam silinder penyukat. Kita tak masukkan apa-apa. Kita ambil, baca, tulis 20 ml air. Kemudian kita ambil batu, kita ikat tali. Kenapa kita perlu ikat dengan benang? Sebab pertama, bila kita masukkan batu tu, air tak terpercik keluar. Tak terpercik keluar daripada silinder penyukat. Satu lagi, kita nak keluarkan batu nanti senang. Okey? Bila kita masukkan batu, bacaan isi padu akhir menjadi 30 ml. Tadi 20 ml kita tak tambah air, tapi kita letak batu. Jadi, air dalam silinder penyukat dah menjadi 30 ml. Jadi semua jadi.
jumlah sesaran air adalah 10 ml. Macam mana dapat jumlah sesaran air tu, teacher? Bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. 30 ml tolak 20 ml. Ada dia explain dekat buku kamu tu. Cara macam mana? Isi padu batu. Maksudnya, apa isi padu air yang tersesar tadi tu sama dengan isi padu batu, iaitu bacaan isi padu akhir 30 ml tadi kita tolak dengan bacaan isi padu awal, iaitu 20 ml. Betul tak? 30 ml tolak 20 ml. Jadi isi padu batu adalah 10 ml. Isi padu air tersesar tu 10 ml sama dengan isi padu batu. Faham ke tak faham? Okey. Tak faham tak apa. Tengok muka surat 92. Kita tengok sikit uji kaji ni. Mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Pertama kena ada silinder penyukat lah. Silinder penyukat untuk kita membuat sukatan air tersesar tu lah alat dan bahan. Pertama kena ada silinder penyukat. Kemudian perlu ada benang dan juga air. Ini kamu tak perlu buat kat rumah sebab kamu tak ada pun silinder penyukat ni. Benang dengan air kamu ada tapi silinder penyukat tak ada. Okey. Kemudian bahan yang kita nak guna itu pepejal tidak sekata adalah kunci, mangga dan juga pemadam. Okey. Langkah-langkahnya. Jom tengok langkah-langkah uji. Menentukan isi padu pepejal tidak sekata. Ini ada di dalam buku teks muka surat 92. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 92. Jom kita tengok alat dan bahan yang diperlukan. Pertama sekali silinder penyukat. Yang kedua benang. Nampak tak benang? Kemudian air. Okey, teacher guna air yang berwarna kerana untuk memudahkan kita membuat bacaan pada silinder penyukat. Pertama sekali, murid-murid, kamu sepatutnya sudah mengetahui cara menggunakan silinder penyukat dan bagaimanakah kedudukan mata ketika kita membuat bacaan isi padu pada silinder penyukat. Okey, ingat lagi tak? Kedudukan mata di aras meniskus. Okey, jom kita isi silinder penyukat ni dengan 30 ml air. Ini adalah langkah pertama dalam eksperimen ini. Itu isikan 30 ml air ke dalam silinder penyukat. Rekodkan bacaan isi padunya di dalam jadual A. Okey, ingat ya. Ini kedudukan meniskus. Mesti di aras mata keadaan yang aras yang sama ya. Teacher gunakan air yang berwarna untuk memudahkan membuat bacaan. Ingat ya, aras meniskus. Okey, aras meniskus. Tidak boleh begini ataupun begini. Perlulah keadaan begini. Sikit lagi. Untuk mencapai 30 ml air. Okey. Okey, ingat ya, aras meniskus. Di mana kedudukan mata di bawah keluk air. Okey, langkah kedua, ikat kunci dengan benang. Okey, ni teacher dah ikat siap-siap ya. Fungsinya supaya untuk memudahkan kita memasukkan objek ke dalam silinder penyukat. Supaya satu lagi tak terpercik kalau kamu guna silinder penyukat yang kaca, kita risau ia pecah. Okey, kita masukkan. Kemudian dia kata masukkan ke dalam silinder penyukat tadi. Perhatikan perubahan aras air dalam silinder penyukat. Rekodkan bacaan isi padunya dalam jadual A. Okey, kita perhatikan. Sama juga, aras mata perlulah meniskus. Okey, kamu lihat. Teacher dapat di sini adalah 33 ml. 33 ml. Ini kunci. Kemudian mangga. Okey, ada berita kurang baik. Teacher dah sediakan 2 mangga, malangnya tak celus, tak boleh masuk. Jadi, teacher mungkin ganti. Ini teacher letak ke tepi ya. Sebab mungkin isi padu airnya sudah terjejas, diserap oleh benang.
teacher gantikan dengan magnet. Boleh juga, sekiranya tiada di rumah, kamu boleh ganti guna batu. Teacher guna magnet. Ini isi padu awalnya sama, 30 ml. Teacher dah isi siap-siap ya. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan ataupun kamu boleh pegang ya hujungnya. Ini fungsi benang. Okey, kita buat bacaan akhir iaitu 39. Meniskus ya, 39. Teacher ganti ya dengan magnet. Sebab mangga teacher tak muat. Okey, yang ketiga teacher alihkan, teacher guna yang lain ya. Sebab seperti teacher cakap, isi padunya mungkin berbeza sedikit kerana ia diserap oleh benang. Kemudian masukkan pemadam. Ini sama, isi padu awalnya pun 30. Teacher masukkan perlahan-lahan. Alright, jom kita buat bacaan akhir, iaitu 35. Okey, bagaimana kita ingin mendapat isi padu objek? Okey, teacher bagi contoh pemadam. Isi padu awalnya adalah 30 ml. Manakala isi padu akhir 35. Jadi kamu perlu tolak isi padu akhir, tolak isi padu awal. Jadi isi padu objek iaitu pemadam adalah 5 cm padu. Itu saja eksperimen kita pada hari ini. Kamu boleh cuba di rumah, tapi mungkin kamu tidak ada silinder penyukat. Kita agak sukarlah kan untuk menguji isi padu menggunakan alatan yang sesuai. Apa-apa pun, di harap ini sedikit perkongsian daripada teacher dapat membantu kamu memahami bagaimana menentukan. Okey, jika kamu perhatikan eksperimen yang teacher lakukan tadi, kalau dengarlah, teacher ada bacakan isi padu akhir bagi kunci, mangga dan pemadam. Okey, kunci tadi, selepas teacher masukkan kunci, isi padu akhirnya adalah 33. Jadi isi padu kunci, isi padu akhir tolak isi padu awal 33 tolak 30, jawapannya 3. Mangga pula adalah 39. Jadi kita nak tahu isi padu mangga tu, isi padu akhir tolak isi padu awal 39 tolak 30. Berapa murid-murid? 9. Dan isi padu akhir bagi pemadam adalah tadi teacher sudah sebut 35. Dan kita tolaklah isi padu akhir tolak isi padu awal 35 tolak 30, jawapannya 5. Okey, ini dalam buku teks. Kamu kena lakukan yang dalam buku aktiviti muka surat 61. Okey, sila tulis tarikh 5 hari bulan 10 2021. Jangan lupa tulis nama. Mengukur isi padu pepejal tidak sekata. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul tentang Aisyah mengukur isi padu sepanah menggunakan kaedah sesaran air. Okey, pertama dia tunjuk Aisyah. Aisyah buat apa ni? Aisyah menggunakan apa untuk mengukur isi padu sepanah? Apakah alat yang digunakan tu murid-murid? Aisyah guna apa? Aisyah guna silinder penyukat untuk mengukur isi padu sepanah. Kemudian bacaan isi padu awal air ialah, kamu baca dalam buku kamu tu berapa? Berapa yang dalam buku kamu tu? 30 ml. Laju je teacher. Okey, kemudian macam biasalah tadi kan, sama dengan teacher buat. Aisyah menggunakan apa untuk mengikat sepanah? Dia guna apa tu? Aisyah guna benang untuk mengikat sepanah. Bacaan isi padu akhir air, lepas masukkan sepanah tu berapa? Allah, teacher, betul tak? Teacher nampak 40, mata teacher pun tak pernah nampak. 40 ml. Jadi isi padu sepanah sama dengan bacaan isi padu akhir tolak bacaan isi padu awal. Jadi isi padu akhir kita dapat 40 ml. Kita tolak dengan isi padu awal iaitu 30 ml. Oleh itu isi padu sepanah ialah 10 ml. 40 ml tolak 30 ml, jawapannya 10 ml. Nampaknya itu saja. Latihan kita satu je, simple saja. Cuma teacher harap kamu fahamlah. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.